Baik, kita tengok dulu tuan-puan sebagai ulang kaji kita apa yang dimaksudkan dengan iman itu sendiri. Iman itu adalah kepercayaan yang meresap ke dalam hati. Keadaan kepercayaan dalam meresap dalam hati ni tuan-puan sampai membentuk satu keyakinan yang mantap sehingga tidak ada lagi keraguan. Tak ada lagi keraguan, dan ia memberi pengaruh kepada pandangan hidup, memberi pengaruh kepada tingkah laku dan perbuatan sehari-hari. Maknanya iman bukan semata-mata ucapan di lidah, tidak juga sekadar perbuatan, dan juga bukan pula sekadar pengetahuan. Sebaliknya iman adalah sebuah keyakinan yang meresap ke dalam hati, yang memberi pengaruh kepada seluruh aspek kehidupan. Itu iman. Saya ambil contoh lagu ni lah tuan-puan sekalian ya. Contoh, ni cerita lama-lama dululah. Ada seorang pelajar Indonesia, ya, dia cerita tuan-puan sekalian dalam satu bicara dia lah, dia bagi tahu dekat Mesir tu, dia kata ada banyak masjid-masjid. Bila bulan Ramadan, macam biasalah, macam kat Malaysia juga kan ya, masjid-masjid tu akan buat apa tuan-puan? Solat tarawih, qiyamul lail dan sebagainya. Tapi di sana ada satu masjid yang diketahui umum ketika itu masjid dipanggil masjid yang akan dipenuhi oleh para hufaz. Hufaz ni makna orang hafal Quran. Tapi bukan saja orang hafal Quran yang pergi. Ada juga orang yang tak hafal 30 juzuk Quran datang juga. Cuma datang tu kena semangat lain sikit lah. Jadi katanya pelajar Indonesia tu, satu malam tu dia diajak oleh kawan dia pun nak pergilah kat masjid yang terkenal sebagai Masjid Hufaz tu pada malam bulan Ramadan. Jadi dia kata, Masya Allah, Tabarakallah, solat isyak tu dah start dah. Panjang ni bacaan dia. Ya, panjang bacaan. Ustazah tak tahulah, tak ingatlah berapa makna nilai panjang dia tu. Tapi dia akan habis berjuzuk-juzuk dalam satu malam. Bukan satu juzuk ya, berjuzuk-juzuk dalam satu malam. Pelajar Indonesia ni orang muda. Jadi dia kata, okey, lagilah isyak tu. Dia dah mula rasa nervous dah. Ni lagu mana nanti ni tarawih ni? Ya. Bila dia ikuti 2 rakaat tuan-puan sekalian, solat sunat tarawih tu, dia kata dia dah hilang fokus, khusyuk dia, sebab dia duk fikir masjid mana yang terdekat untuk dia tukar. Maknanya cukup 2 rakaat je lah. Yang lain tu kita pergi tempat lain lah pula. Tak boleh jadi ni kan, lutut ni dah menggeletar. Orang tak biasa kan tuan-puan. Jadi dia niat dah habis 2 rakaat ni, aku nak pergi masjid lain. Tapi bila bagi salam tu tuan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelah ni orang tua. Ya, baru perasan tua sungguh pakcik sebelah ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Orang tua juga. Jadi orang tua tu yang nampak relax je solat. Tak ada nampak macam dia keluh kesah nak mencari masjid lain kan. Jadi sebelum dia bangun nak pergi masjid lain tu tuan-puan, dia cakap je dengan pakcik tu. Dia kata, first time ke pakcik? Dia ingat pakcik tu macam dia. First time ke? Pakcik tu kata tak. Hampir 15 tahun. Hampir 15 tahun dah. Kalau tarawih Ramadan kat sinilah. Macam tu. Jadi dia heran, macam mana pakcik ni boleh kuat? Jadi dia kata tak apalah, dia nak try lagi 2 rakaat. Malu, pakcik ni dah dekat nak 15 tahun lebih kurang kan. Takkan dia nak turun balik hanya dengan 1 malam. Jadi tuan-puan habis 2 rakaat lagi. Biasa kan orang Arab dia duduk rehat-rehat sekejap ya, macam tu kan ya. Jadi dia berbual dengan pakcik tu. Macam mana pakcik boleh tahan ya? Solat lama-lama berdiri kan? Pakcik tu pun cakap macam ni. Anak muda, kamu tahu apa beza kamu dengan kami ni, orang tua-tua yang dah duk ulang tiap-tiap tahun datang tarawih yang 1 malam berjuzuk berdiri dengan imam baca Quran tu. Kamu tahu apa beza kamu dengan kami? Maka dia jawab pakcik tadilah, kamu
solat pakai tenaga, kami solat pakai iman. Result dia pasti lain. Beza dia kat situ lah. Kamu solat pakai tenaga, kamu fikir besok nak pergi sekolah, tadi dah penat. Pakai tenaga memang terbatas, ada limitation tuan-puan. Dan terbatas tu sangat cepat. Ya? Kita rasa kita tua, tak boleh dah. Kita rasa kita sakit lutut, tak boleh dah. Ya? Tapi dia kata apa? Kami ni solat ni pakai iman. Bila pakai iman, itu generator dia lain tuan-puan. Jana kuasa dia lain. Dia tak sama sifat macam jana kuasa secara biologi yang kita tengok secara fizikal. Benar. Tuan-puan, carilah, selongkarlah kisah-kisah para salafus salih. Kita akan tertanya-tanya, macam mana orang tua pergi jihad? Macam mana orang sakit pergi perang? Nak juga. Amr bin al-Jamuh, seorang laki-laki yang tempang kaki dia tuan-puan sekalian, yang tidak pun Nabi beratkan dia untuk turut sama-sama berjuang. Tapi dia kata, apa yang boleh menghalang kecintaan aku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali kematian? Maka jangan halang aku untuk pergi perang bersama-sama dengan kamu. Sebab tu dalam peristiwa perang tersebut tuan-puan, sahabat-sahabat, bahkan Nabi SAW boleh melihat Amr bin al-Jamuh memegang bendera. Bendera tentera Islam mengibarkan. Padahal peluru-peluru ataupun panah-panah musuh tu tuan-puan, dia tak kira dah. Kamu ni tukang pegang bendera ke, pom-pom boy ke, apa ke. Ya, kalau dah dia punya anak panah tu, kalau nak kena, kena juga. Tapi dia kata, kenapa halang saya? Sedangkan kecintaan saya, pertemuan saya dengan Allah ni sekarang ni cuma ada kematian saja. Bila saya mati, maka bolehlah saya bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan benar tuan-puan sekalian, Amr bin al-Jamuh dalam keadaan orang kelainan upaya, ya, yang tempang kaki dia, Allah kurniakan dia mati syahid. Jadi maksud dia apa tuan-puan? Ini bukan kisah tenaga. Ada orang tuan-puan sekalian naik motor besar sampai Bangkok tu, sampai naik motor. Ya, daripada TTDI sampai ke mana? Ke Thailand. Pernah dengar tak? Sampai tak? Sampai. Masjid kat mana? Belakang rumah. Tak payah naik motor. Kalau naik motor, heret dia. Sebab apa? Terlampau dekat. Belakang rumah, tepi rumah, depan rumah. Kenapa tak sampai? Sebab pergi masjid untuk jamaah bukan guna tenaga tuan-puan. Pergi masjid nak jamaah subuh ni guna apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kita faham apa dia iman. Iman ini mencorakkan kehidupan kita. Iman ini memberi pengaruh kepada sudut pandang kita, cara berfikir kita. Iman ini memberi pengaruh kepada aktiviti seharian kita. Kita nak buat apa ni? Hari ni, pagi, petang, malam. Itu bukan kawan je yang bagi pengaruh ya tuan-puan. Iman dalam hati kita. Kuat iman dalam hati, kawan keliling tak mampu nak bagi pengaruh yang tak baik kepada kita. Sebab apa? Jana kuasa iman kita tu bergerak dengan sangat hebat, sangat kuat. Kita ambil contoh tuan-puan sekalian dalam surah Al-Anbiya ayat 90 sebagai contoh. Ya, Allah sebutkan bagaimana Allah memustajabkan doa Nabi Zakaria. Fastajabna lahu Zakaria. Dan Allah memberikan kepada Nabi Zakaria Yahya, anak. Yang kalau kita fikir tuan-puan sekalian, Nabi Zakaria waktu minta anak, mohon anak, lama sangat mohon anak ni sampai isteri tu tua dah. Kalau hanya semata-mata pakai sebab-sebab fizikal, orang tak berdoa dah kalau isteri dia tua ni. Ya, tengok menopause dah lah. Ambil anak angkat je lah, macam tu dah. Ambil anak angkat je lah Ustazah. Tapi ni terus berdoa Nabi Zakaria. Sebab ingat ya, pengaruh iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu maha berkuasa.
Maha berkuasa. Lalu dalam ayat tu tuan-puan sekalian, Ustaz sebutkan maksud dia lah ya. Maka Allah mengurniakan Yahya kepada Nabi Zakaria, wa aslahna lahu zawjah, dan Allah perbaiki keadaan isterinya supaya isterinya tu boleh apa? Boleh hamil, boleh mengandung. Masya Allah.